sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okay, hari ni saya nak kongsikan korang pengalaman penuh saya dengan saya punya pokok jagung ni. Sebab buat maklum korang semua, saya ada buat video tentang jagung ni juga sebelum ni. So mengenai pertumbuhan dia lah kan. Jadi saya dah harvest saya punya jagung tu. So saya nak kongsikan korang daripada A sampai Z, daripada saya semai sampai saya tuai lah hasil, daripada sampai nampaklah hasil dia tu kan. Jom. Masa memula tapak dia ni, saya dah rehatkan lama sebab kat sini ada pokok labu, tapi saya tak buat apa-apa, saya tak letak apa-apa pun. Lepas tu saya dah habis pokok labu tu, baru saya letak kompos sikit, sekam bakar, lepas tu dengan dolomite, kapur pertanian. Lepas tu saya biarkan sebab masa tu hujan tau. Sebab dolomite ni fungsi dia untuk macam nutrikan balik dia punya pH tanah tu lah kan. Lepas saya biarkan, lepas tu saya semai dia punya benih tu. Ada lebih kurang ada 105, 104 macam tu lah. Jadi saya dah capai lah dia punya size dia kan. Dekat semayan tu saya pindah kat sini. So kat sini total dia semua ada 104 yang saya yakin lah. Tapi ada satu lubang tu ada dua pokok, ada dua benih kan. Jadi lebih lah daripada 104 sebenarnya. Tapi saya kira ikut berapa kali saya tanam, saya pindahkan tu 104 lah lubang. So dalam pertumbuhan diorang tu tak apa nak cantik. Sebab saya tak ada sembuh apa-apa racun pun. Tak masuklah yang racun organik macam neem oil ke garlic ke apa-apalah untuk masalah ulat kan. Saya biarkan je, memang saya biarkan. So memanglah pokok tu tak lawa lah kan. Tapi sebab target saya dia punya hasil kan, jadi saya biarkan je lah. Lepas tu sepanjang tempoh pembesaran diorang ni, saya tak ada letak baja tambahan. Jap. Cok. Saya ada letak baju kompos. Daripada hasil kompos saya tu, saya letak buat pertama kali masa baru-baru saya dah pindah tu. Dah pindahkan anak pokok tu. Selepas tu tak ada. Kiranya sekali je lah saya bagi baja.
secara fizikal lah. Sebab yang lain pun saya cuma bagi air ikan kadang-kadang kan. Tapi tu jarang-jarang lah sebenarnya. So masa tu pula panas pula kan. Jadi saya tak boleh ambil banyak air ikan tu. Jadi saya tak boleh nak siram diorang. So saya tak ada baja luar lain macam baja tek kambing ke, baja tek ayam ke. Saya tak boleh nak bagi baja arnab sebab dia akan tambah gemuk pada daun macam tu. Sebab saya rasa saya nak tengok perkembangan diorang tu kan. Lepas tu memang dalam tempoh dia sebelum dia berbunga, bernaik putih apa semua tu memang tak cantik lah. Kalau korang semacam rasa geram sangat kan, rasa sedih sangat pokok jadi macam teruk macam tu. Tapi Alhamdulillah diorang sebenarnya ulat tu tak jejaskan pun pertumbuhan sangat. Dia cuma makan daun kan. Lepas tu cumanya ada saya satu je dia ulat tu dia makan pokok tu waktu kecil. Jadi dia makan bahagian batang kan. Jadi batang dia rosak. So batang dia rosak, bila makin besar dia tak dapat nak tampung lah saiz pokok tu. So dia tumbang. Itu je lah satu. Yang lain tak ada. Diorang cuma rosakkan bahagian daun sahaja. Lepas tu dah proses bunga apa semua. So saya ada tengok satu video yang dia bantu pendebungaan jagung ni. Sebab sebelum ni jagung saya semua rongak-rongak, banyak yang rongak. Jadi saya nak test lah kan, boleh ke tak kan macam tu. Jadi saya ambil potong, petik dia punya bunga tu. Kan bunga dia ada banyak kan, sejambak macam tu kan. Saya ambil salah satu, separuh je daripada jambakan bunga tu. Saya letak dekat dia punya rambut tu lah, rambut jagung tu kan. Biar dia, itulah nak tengok kan. Sebab saya memang baru pertama kali buat macam tu. Sebab sebelum ni saya tak pernah usik pun. Saya kadang saya cuma goyang-goyang je kan biar dia jatuh. Tapi masa tu angin kuat kan. Jadi dia bunga tu lepas ke tempat lain. Sebab saya perasan benda tu, saya buat cepat-cepat sebelum bunga dia habis kembang semua. So dalam proses tu setelah tu kan, setelah dah besar sampai waktu dia jadi buah apa semua kan, saya ada sorting. Kalau ikut video kisah si jagung part 1, saya ada buang hampir lebih pada separuh lah daripada pokok jagung ni. Sebab diorang tak ada buah, diorang tak berbuah. So saya nak macam nak kurangkan penggunaan tanah tu kan. So biar dia kompos terus. So saya cabut dan letak je balik dekat batas tu lah. Saya tak ada usik tempat lain. Jadi tinggallah beberapa je, lebih kurang dalam 30 macam tu pokok sebenarnya kan. Selepas saya kira-kira kan, ada 30 pokok macam tu yang ada buah. Yang buah dia macam orang kata boleh yakin lah dia akan jadi buah kan, yang baik. Yang lain memang ada sebahagian tu saya ambil, tapi dia keadaan putih lagi. Macam tu. Sebabnya pokok dia kecil. Jadi saya rasa lebih baik saya ambil lah kan putih tu kan, buat masak kan. Masa tu pula dah tak ada sayur kan, jadi saya ambil lah kan buat masak. Lepas tu proses dia berbuah tu saya tak ada letak racun apa, tak ada tambah baja apa-apa pun. So memanglah ada serangan ulat pada dia punya rambut tu kan. Dia macam ada ruang tu ulat tu masuk kan. Kat situ je lah yang rosaknya. So bila dah tu saya test ambil berapa tahun, 5 tongkol tak silap. Mula-mula saya tak ada letak kat mana-mana. Dekat Facebook pun saya tak ada cakap lah, saya dah harvest sikit kan. Saya test 5 tongkol sebab 5 tu memang dah kayaknya dia cepat dia matang tu kan. So saya pun nak tengok keadaan sebenar buah hasil jagung saya tu. Saya tengok cantik, dia punya full gigi dia penuh kan. Saya rasa seronok lah.
Lepas tu saya rasa dalam video yang lepas tentang jagung ni, saya cakap saya tak nak simpan dah benih tu, sebab saya rasa dia macam tak bagus kan, dia punya benih tu. Sebab saya rasa kekurangan tu pada benih. Lepas tu kali ni saya tak rasa kekurangan tu pada benih dah, sebabnya dia punya tongkol tu jadi cantik bila kita bantu pendubungan tu. Proses pendubungan tu sempurna. Jadi dia penuh lah kan, tak adalah rongak kan. Paling tak rongak sikit lah, suku ke secuek kan, macam tu. Tapi keseluruhannya memang penuh lah dengan rasa dia manis kan. Kita rasa seronok lah makan kan. Lepas tu puas hati lah sebab kita tanam sendiri. Lepas tu saya tinggalkan dua pokok. Saya tinggalkan 2 pokok ni untuk benih, untuk simpan benih. Sebab sayang pula saya. Saya sayang pula nak habiskan semua, nak buang semua kan. Jadi saya tinggalkanlah 2 tu, sebabnya saya yakin yang bermasalah adalah tanah kan. Sebab dia tak cukup nak bagi pada pokok tu untuk membesar. Dan jadi kalau kita nak hasil cantik tu, kita kena bantu proses pendubungan lah kan. Lepas tu proses pertumbuhan dia tu, kita kena support lah tanah tu bagi cantik elok-elok. Lepas tu itulah, kiranya saya yakin dengan benih yang bukanlah saya cipta, bukan, tapi benih yang kiranya pokok ni, benih ni dia dah serasi dengan keadaan cuaca, tanah apa semua kan. Macam tu. Jadi saya tak perlu nak cari baka yang ni dekat tempat lain dah. Kan jagung ada banyak variety kan. Macam tu. So saya boleh yakin lah, saya boleh continue. Cumanya saya kena betul-betul bantu tanah untuk improve. Kena bagi dorang apa-apa, terutamanya bagi dorang sungkupan, untuk dorang generate balik, untuk dorang ada balik cacing kan. Isi sungkup banyak-banyak, bagi dorang rehat macam tu. Sampai bila kita selak sikit tanah tu ada cacing, macam tu tahap dia. Selagi tak ada cacing, selagi tu nak kena tunggu, tambah lagi apa-apa yang patut, kompos apa-apa, sungkupan kan, sampai ada cacing. Macam tu barulah tanah tu berkualiti untuk berkualiti. Jadi dia macam organik lah kan. Dia bagus untuk pokok apa semua. Lepas tu dengan masalah serangga ni, saya tak berapa nak fikir sangat masalah serangga. Sebabnya Allah ciptakan serangga ni dia dengan tugas dia yang sendiri. Bila tanah tak bagus, pertumbuhan pokok pun tak bagus. Bila pokok ni tak bagus, diorang ni ada bahasa diorang sendiri tau, untuk berkomunikasi dengan makhluk lain, dengan serangga lain. So serangga ni, dia fungsi dia untuk maintain kan kualiti kan. Jadi bila pokok tu tak bagus, tak sihat, dia akan buka signal, saya tak sihat, tolong keluarkan saya dari sini, tolong bantu saya untuk saya sihat. So serangga ni datang makan dia punya daun tu, supaya macam mana, supaya dos baja bertanah tu dia serap cukup untuk dia tumbuh macam tu. Sebabnya saya perasan ada yang teruk, dia punya daun belah pucuk tu habis dia dimakan, tapi dia tumbuh naik cantik, jadi buah elok macam tu. So saya rasa cakap, serangga ni tak ganggu pun sangat hasil dia. Dia cuma dia cuma memenuhi keperluan dia, tugas dia pada pokok ni awal-awal. Sebabnya macam ni, pokok bila daripada tempat semayang tu kita pindah, dia stres. Saya bila kita cabut kan, dia macam ibarat kita bunuh dia lah kan.
Saya kena cabut, saya sakit, saya stres, saya kat tempat baru saya stres tak biasa. Macam tu. Bila dia keluarkan frekuensi keadaan dia yang negatif tu, serangga ni bantulah masa tu. Semacam ada buah yang dimakan ulat tu. Macam itulah juga fungsi dia. Sebabnya yang saya perasan hasil saya kali ni tak terjejas mana sangat pun. Tak seteruk yang saya beria jaga sebelum ni. Macam tu. So saya rasa macam subhanallah kan. Ajaib dia punya macam. Sebenarnya alam ni dia dah ada sistem dia sendiri. Kita kena follow dia sebab dia salah satu grup yang sangat mengikut aturan Tuhan. Manusia je yang degil sikit kan. Macam tu. So kita kena follow dia. Kan. So saya sangat seronok lah dengan kali ni punya pengalaman menanam jagung. Walaupun saya dapat 30 je tongkol jagung tu, tapi hasil dia tip-top. Manis, penuh gigi dia, cantik kan warna dia. Lepas tu saya dapat kongsi dengan orang lain hasil dia tu. Jadi seronok lah. Jadi saya puas hati. Itu yang buat saya rasa macam tak give up lah. Saya jadi bersemangat semula untuk simpan benih dia dan tanam lain kali, InsyaAllah. Kan, jadi cumanya kekurangan di sini saya nak kena bantulah tambah kompos apa semualah kan. Tapi tu next insyaAllah sebab ada lagi. Moga dipermudahkan segala urusan yang lain agar saya dapat penuhi keperluan yang kat sini lah kan. So tu je pengalaman saya menanam jagung ni kali ni daripada A sampai Z. Okay, buat korang semua yang baru first time nak tanam, so tak payah nak risau sangat pasal serangga tu. Cuma pastikan tanah dia cantik, tanah dia bagus kan, macam tu. Lepas tu sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya buatlah baja kompos, baja sendiri daripada sisa dapur, hasil-hasil kulit-kulit bawang, daripada sisa-sisa kulit-kulit carrot ke, kulit-kulit kentang, sayur-sayur yang tak habis yang kita buang tangkai dan segala macam tu, kompos untuk ni lah, support balik kan. So insyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, terima kasih buat korang semua yang subscribe, yang komen, yang like, yang enjoy tengok video saya kan. Moga korang semua sihat,
Semoga korang semua sentiasa dalam keadaan bersemangat kan. Dalam keadaan sekarang ni, insyaAllah Allah tu sangat sayang kita. Dia bagi kita peringatan dengan COVID ni supaya kita balik pada dia kan. So, Assalamualaikum. Bye.